Bismillahirrahmanirrahim. Tumpah lalu. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya, okay? InsyaAllah. So, aku sajalah nak beritahu dengan korang yang bahawasanya sekarang ni aku tengah record video yang sekarang ni, yang korang tengah tengok sekarang ni kan. Aku record pakai kamera baru, man. Kamera KWSP. So, andai kata korang nak tahu kamera apa yang aku tengah pakai sekarang ni, jom kita tengok video review bersempena dengan kamera baru aku ni lah. So, inilah dia kamera baru yang aku duk cakap tadi masa on board tadi tu. Kamera Insta360 One RS. Dan sebelum aku teruskan dengan lebih jauh lagi, kalau ada antara korang yang tak tahu pasal model Insta360 One RS ni, kamera ni adalah model yang telah pun ditambah baik daripada model yang sebelum ni, iaitu Insta360 One R. Maksudnya kedua-dua kamera ni ada function yang sama, cuma ada penambahbaikan yang telah pun dibuat oleh pihak Insta360 kepada Insta360 One RS ni. Dan pada yang tak familiar dengan kamera Insta360 One R ataupun One RS ni, kamera ni adalah sejenis modular action camera yang kita boleh tukar-tukar lens dia bila-bila masa di mana jua anda berada. Lepas tu dia ada LCD touchscreen untuk kita navigate, kita nak shoot pakai mode apa, nak navigate ke setting dia dan sebagainya. Dan lagi satu, aku nak buat sikit disclaimer lah, aku ni bukanlah seorang professional fotografer ataupun videografer. Apa yang aku akan fokus untuk video review aku kali ni adalah dari sudut penggunaan aku sebagai seorang YouTuber yang amatur lah. Okay, faham So jom kita tengok dulu apa yang ada dalam kotak Encik Insta360 One RS ni. So barang yang pertama adalah Insta360 One RS Core. Dekat sinilah terletaknya dia punya prosesor yang dah di-upgrade oleh Encik Insta360. Selain daripada prosesor, internal mic yang ada dekat core ni juga dah di-upgrade. Untuk One RS ni, diorang dah letak 3 internal mic untuk make sure sound quality dia ada improvement dari Insta360 One R yang sebelum ni. Selain tu juga dengan prosesor yang baru ni, Wi-Fi data transfer juga dah improve 50% lebih laju daripada One R. Sebab kalau korang tak tahu, Insta360 ni diorang ada diorang punya app yang tersendirilah untuk edit video ataupun footage daripada kamera-kamera diorang. So dengan penambahbaikan dekat dia punya RS Core ni akan memudahkan lagi proses pengeditan dilakukan melalui phone lah. Seterusnya, 4K boost lens. Ini adalah 4K lens yang baru dan banyak improvement yang Insta360 dah buat untuk lens ni. Kejap lagi aku akan explain lebih detail pasal apa dia improvement tu. 360 lens. Untuk 360 lens ni tak ada apa-apa improvement dari Insta360. Lebih kurang sama je dengan 360 lens yang ada pada model One R. Lens cap ni guna dia untuk protect lens 360 kita dari sebarang anasir-anasir jahat yang mungkin akan hinggap dan mencemari kita punya 360 lens ni. Bateri yang ni pun ada sedikit improvement dari Encik Insta360. Capacity dia dah di-upgrade kepada 1445 mAh, lebih besar daripada bateri untuk model One R yang berkapasiti 1190 mAh. Dari segi ketahanan bateri untuk Insta360 One RS ni, dia sangat-sangat subjektif tau. Ianya bergantung pada mode apa yang kita guna untuk recording. Sebagai contoh, aku selalu test menggunakan 4K lens untuk kamera ni dan resolution yang aku guna adalah 4K 30fps. Dan untuk resolution 4K 30fps tu, satu bateri ni dia boleh record sehingga sejam 26 minit. And then kalau record guna 360 lens dengan resolution 5.7K 30fps, dia punya ketahanan bateri tu dalam lebih kurang sejam 15 minit 16 minit macam tu lah. So dengan test-test yang aku dah buat ni, ianya menunjukkan bahawasanya ketahanan bateri untuk Insta360 One RS ni padu babe, power gila, lebih daripada sejam pun dia punya duration untuk kita record tu kan. Seterusnya, kamera housing. Yang ni pun dah lain dah. Kalau casing yang sebelum ni, pin untuk buka casing dan keluarkan kamera adalah dari atas. Untuk casing baru ni, dari tepi ni je, kau just tekan je button ni dan pintunya akan terbuka dengan lebih mudah. Sejujurnya aku lebih suka casing yang baru ni, lebih senang untuk buka dan tak menyusahkan aku untuk masukkan dan keluarkan kamera. Lagi satu pasal casing ni kan, Encik Insta360 dia sangat-sangat suggest lah, kalau kata kita nak buat recording dengan menggunakan ataupun kita pakaikan dalam casing ni, kamera kau akan jadi tak cepat panas lah bila kau pakai casing ni. Dan lagi satu pula, dia orang cakap lah, bila
kau pakai casing ni, audio kau akan jadi lebih sebab dekat belah atas casing ni, aku tak pasti korang nampak ke tidak, dia ada satu macam span tau, span yang menjadi macam windproof untuk mikrofon. Dia lebih kurang macam ni lah, span-span yang ada dekat mikrofon macam ni. Tapi dia tak besar mana lah, dia kecil. Lepas tu dia punya positioning dekat sini ngam-ngam tutup mic yang ada dekat kita punya kamera tu. Seterusnya, mounting dan juga skru, USB Type-C charging cable, stiker, user manual dan juga warranty, kain pengelap yang ni macam tak penting sangat kot. Dan tak lupa juga Insta360 Invisible Selfie Stick. Tapi yang ni kena beli asing tau, dia tak datang sekali kalau kau beli kamera Insta360 One RS ni. Ok, tu serba sedikit lah pasal apa yang korang akan dapat andai kata kalau korang beli kamera Insta360 One RS Twin Edition. Sekarang ni aku akan explain pula dekat korang pasal apa penambahbaikan yang telah pun dibuat oleh Encik Insta360 terhadap Insta360 One RS ni. Sebenarnya boleh dikatakan banyak jugalah penambahbaikan yang dah dibuat. Tadi pun aku dah bagi tahu serba sedikit dia punya One RS Core yang dah di-upgrade punya processor, internal mic dia lebih bagus, bateri dia yang lebih besar, casing dia pun dah lain dan lebih better. Dan tak lupa juga dia punya 4K boost lens ni. Untuk 4K lens yang terbaru ni, dia menggunakan 48 megapixel lens dengan setengah inci image sensor. Sensor yang dipakai pada 4K boost lens ni, kalau ikut kan, lebih besar daripada sensor yang digunakan dekat GoPro Hero 10. Dan sepatutnya image sensor yang sebesar setengah inci untuk 4K boost lens ni, low light capability dia akan jadi lebih bagus lah kalau compare dengan GoPro Hero 10 tu. Tapi itulah kan. Sejujurnya pada aku, kalau bab-bab action camera macam ni, kalau kau jenis yang shoot auto macam aku, segala-gala setting dia auto, tak payahlah nak percaya sangat dengan dia punya low light capability ni. Kau hentamlah pakai action camera yang mahal mana sekalipun, low light capability dia confirm hauk punya. Unless kalau kau pandai godek-godek dia punya manual setting kan, yang tu mungkinlah kau akan dapat footage yang cantik lah dikala cahaya kurang, macam tu. So selain daripada ke megapikselan dia yang 48 tu dan ke setengah incian image sensor dia tu, 4K boost lens ni juga ada built-in flow state stabilization. Pada yang tak tahu, function dia untuk menstablekan kau punya footage yang duk goyang-goyang inul tu kan, dia akan stable kan. Untuk model One R dulu, kalau kita nak pakai dia punya flow state stabilization ni, kita kena edit dulu footage tu dalam dia punya Insta360 Studio tau, and then kita kena export dulu, barulah akan nampak kita punya footage tu dia stable. Tapi dengan 4K boost lens yang terbaru ni, benda tu kita dah tak payah buat dah. Kita boleh terus record dengan function flow state stabilization tu activated. Dia dah siap built in dah. Ini antara sample footage yang aku dah pun record pakai 4K boost lens ni. Resolution yang aku gunakan adalah 4K 30fps dengan flow state stabilization on. Setting dia aku letak auto. Macam aku cakap tadi lah, aku bukan professional kan, so every single shot yang aku ambil dengan menggunakan mana-mana action camera, biasanya aku akan pakai setting auto je. Tapi pada aku untuk One RS ni, setting auto dia ni dah cukup nice lah. Dan selain daripada apa yang aku cakapkan tadi pasal 4K boost lens ni kan, dengan lens yang baru ni juga kita boleh shoot menggunakan beberapa mode yang barulah, iaitu HDR active dan juga 6K widescreen. Apa yang korang tengah tengok sekarang ni adalah sample footage daripada mode active HDR. Pada yang tak tahu, HDR ni maksud dia high dynamic range, dan pada aku untuk mode active HDR ni dia nampak lebih cantik dan lebih detail lah. Tapi problem dia, kelebaran footage tu tak berapa nak lebar sangat kalau nak dibandingkan dengan mode video biasa tadi. Untuk orang-orang yang macam aku yang banyak shoot first person view, sangat-sangat mengutamakan field of view yang lebih luas lah. Dan untuk mode HDR ni pada aku kurang sesuai lah untuk aku, sebab dia tak berapa nak wide. Dan untuk footage yang sekarang ni pula adalah sample footage untuk mode 6K widescreen. Mode yang ni kualiti dia lebih baik dari dua footage yang sebelum ni. Maklumlah dia guna 6K punya resolution kan. Cumanya pada aku untuk mode yang macam ni hanyalah sesuai untuk kita ambil cinematic shot je. Tapi tu pada pandangan aku je lah ya. Dan macam mana pula dengan sample-sample footage daripada 360 lens. Sebelum tu korang kena tahu yang 360 lens ni memang 360 lens yang sama je dengan model One R dulu. Kalau kata kau ambil 360 lens daripada One R tu masuk dekat One RS ni, boleh support sebab dia sama je, tak ada beza apa pun. So sample footage dia lebih kurang macam ni lah. Dari segi kualiti lebih kurang dengan kamera-kamera 360 yang dikeluarkan oleh Insta360 sebelum-sebelum ni, dan yang pernah aku pakai lah, masih mantap dan menepati dia punya features sebagai 360 kamera tu. So macam mana pula kalau nak pakai kamera Insta360 One RS ni untuk motovlog? Yang ni paling penting lah untuk aku, sebab aku kalau bab action kamera ni, aku memang mengutamakan kebolehan dia untuk membuat motovlog. Dan untuk memotovlogkan diri menggunakan Insta360 One RS ni adalah tidak mustahil sama sekali. Pakai je 4K boost lens dia, digabungkan pula dengan mic adapter dia yang kecil dan murah ni. Lepas tu kita mount je macam biasa dekat kita punya helmet, and then bolehlah membawang di atas jalanan, bawang jalanan gitu. So nak contoh footage dia, tadi yang awal-awal tadi tu benda yang duk high guys tu, itu contoh footage motovlog lah tu. Aku record pakai kamera ni. So korang boleh decide lah sama ada kualiti dia tu okey atau tak. Okay, so sekarang ni kita dah sampai dekat last part untuk video review ni. Persoalan yang selalu akan ditanya bila aku review sesuatu barang, especially barang-barang macam kamera macam ni kan, berbaloi atau tak untuk dibeli. Okay, aku split pada dua golongan lah. Golongan pertama yang dah ada Insta360 One R, golongan kedua yang tak ada langsung. Kalau kau
tergolong dalam golongan yang dah ada pun Insta360 One R ni, model dia yang sebelum ni kan. Dan most of the time bila kau record video, kau akan gunakan Insta360 One R tu, pada aku berbaloi untuk kau upgrade tau. Sebab kau dah biasa dah dengan interface, dengan features kamera daripada Insta360 ni tau. So secara tak langsung bila kau upgrade, kau akan rasa macam mudah untuk kau adapt dengan kebaharuan dia tu. Sebab kau dah biasa kan. Cuma kalau kata kau low on budget untuk beli satu set Twin Edition ni, kau beli je yang 4K edition tu dah cukup dah. Sebab kau kalau ada One R yang Twin Edition yang dulu, kau boleh guna balik kau punya lens 360 tu pada mode yang baru ni. Kau pasang je kau punya 360 punya lens, memang boleh support, tak ada apa-apa masalah. Dari segi compatibility pun memang compatible lah. Dan lagi satu, kalau kau dah ada One R, bateri untuk One R tu kau boleh pasang dekat One RS ni. Maksudnya kau dah saving, kau tak payah beli lens, kau tak payah beli bateri spare kan. Sebab tu aku cakap berbaloi untuk kalau kata kau dah ada One R, kau nak upgrade kepada One RS. Dan kepada yang totally new, yang memang baru start nak buat video apa semua, sangat-sangat berbaloi kalau kau invest untuk beli Twin Edition. Sebab harga dia kalau kau beli satu-satu, kau beli asing-asing, kau beli 4K edition, lepas tu kau beli 360 lens, dia kalau kau campur-campur tambah tolak bahagi darab apa semua, dia akan jadi lebih mahal tau. Better beli yang Twin Edition lah. Cuma kalau kau low on budget, kau just beli je yang 4K punya edition dulu. Sebab sejujurnya pada aku, untuk buat video, tak kisahlah video apa sekalipun, 4K lens ni dia akan menjadi satu keutamaan lah. Tapi once kau dah ada 4K lens dan juga 360 lens tu, pada aku dah cukup complete lah. Macam-macam angle, banyak gila shot yang kau boleh ambil, yang menarik, yang tertarik, kau memang the bomb. Tambah-tambah pula kalau kau seorang yang suka buat aktiviti-aktiviti lasak dan kau nak memvideokan aktiviti-aktiviti kau tu, sangat-sangat berbaloi. Serius weh, serius. Dah lah ringan. Lepas tu macam-macam angle shot kau boleh ambil. Okay, clear so aku harap video ni sedikit sebanyak boleh lah bagi petunjuk pada mereka-mereka yang mungkin lah tengah duk survey-survey lagi, tengah duk 50-50 lagi sama ada nak beli ataupun tidak Insta360 One RS ni. Dan harapnya apa yang aku duk bebel panjang-panjang tadi tu boleh membantulah korang kat luar sana untuk buat keputusan untuk beli kamera ni. Okay? Dan kalau kata korang nak beli, tak payah nak susah payah search kat Google apa, korang klik je affiliate link aku yang kat bawah ni, korang beli kat situ, dapat juga aku commission kan. Pada yang support dan pada yang beli melalui affiliate link aku tu, aku ucapkan banyak terima kasih dan aku doakan murah rezeki korang ya. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.